Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sentiasa bahagia. Saudara Rashid Abdul Hamid, apa khabar saudara? Begitu juga saudara Hafiz Wan Basirun. Saudara Syah Ibrahim, Waalaikumsalam. Saudara, kalau ada apa-apa gangguan pada Facebook, sila lari pada Instagram ya. Saya ada live di Instagram juga. Begitu juga dengan saudara Yusof Awang. Saudara kena godam. Janganlah. Apalah dosa saya nak kena godam selalu ya. Saudara Zamari LC, Nurul Intan Fatihah. Doa saya anda sentiasa bahagia. Saudara Abu Nem, saudara Anwar Jubin. Begitu juga saudara Hani HB. Saudara Izzuddin, Waalaikumsalam. Saudara Ibrahim Cik Muda. Robi Dim, apa khabar Bi? Saudara Robi hadir bersama pasangannya dan saya sentiasa berdoakan agar Robi dan pasangannya berbahagia. Rawatlah cinta kasih bersama kekasih anda dan juga keluarga anda. Saudara Mak Isa Awang, saudara Thomas Tan, saudara Abu Nems dari Taiping. Awak cek orang Taiping no. Taiping ni selalu musim hujan. Hujan ke tak ada hujan ke, musim tak musim pun tetap ada hujan. Saudara Abdul Rahim, saudara Joka, saudara Yusof Awang daripada Tanah Merah tetap hadir. Terima kasih saudara Yusof Awang. Moga-moga sihat belaka. Saudara Zulkafli Yusof, saudara Mira Harun, Abu Nems daripada PRN Johor, insya-Allah. Sabar dulu. Saudara Syarul Azam dari Kota Baru. Syarul, apa khabar? Kecek selalulah kita. Salam untuk sains-sains belaka ya. Saudara Nek Haziq, saudara Anwar Muar, daripada Junjung Kulim. Saudara apa tadi? Saudara daripada Junjung Kulim mana tadi? Saudara mana tadi tu? Saudara Syarul, saudara Anwar Mansur daripada Junjung Kulim. Begitu juga dengan saudara Fuad Abdul Rahman. Apa khabar Fuad? Moga orang di tempat saudara bahagia. Saudara Mikalsum. Salam 4 tulang kering. Dari mana ni pula ni? Saudara Yusuf Hashim, saudara Agnes Wong, saudara Hanif Ledang. Saudara Hanif, seringkali saya tak dapat menyantuni anda. Hari ini hadir awal. Saudara Hanif daripada Ledang. Ledang Johor. InsyaAllah Johor akan mengadakan pilihan raya yang terdekat. Sabar saudara. Baik saudara, saya tidak dapat meneruskan untuk menyantuni satu persatu. InsyaAllah akan saya santuni usai pencerahan malam ini. Seperti biasa saudara, saya harus memberi laporan sebagaimana yang dikirimkan oleh sahabat kita saudara Rio daripada Universiti Malaya. Menurut laporan yang dikirimkan oleh saudara Rio kepada saya rasa agak menggerunkan. Kerana kedudukan hari ini, itu hari Jumaat 21 Januari, hari yang ke-674. Pada hari ini 674, bumi kita diserang oleh virus corona dan hari ini ada peningkatan saudara. Semalam 3,764, hari ini terus mencanak pada 4,046. Menjadikan jumlah keseluruhan virus corona menyerang bumi kita ini, jumlah warga yang terkumpul yang dijangkiti oleh virus corona adalah 2,824,973 orang. Semalam 22 kematian. Jadi saudara pastikan kita jaga kebersihan diri kita, kita jaga keluarga kita, dan kalau perlu, kalau tak ada keperluan tak payahlah. Ya saudara nak keluar, pastikan saudara melakukan penjarakan sosial saudara. Aduhai. Sebab dalam suasana yang tidak menentu hari ini saudara. Baik, itulah laporan saya dapat menjadikan untuk bulan ini 21 Januari dengan jangkitan 4,046. Untuk bulan ini saja sudah 63,689 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Berhati-hati saudara. Baik. Saudara, kita masuk sedikit e-commerce. Minta izin, jangan marah saudara. Dalam e-commerce ini, saudara boleh berhubung dengan Al-Azhar untuk mewawarkan produk saudara. Saudara, Al-Azhar di talian 0113304141. Kalau dengan Al-Azhar, saudara boleh memesan haruman setanginya, juga parfum. Parfum ini saudara harum semerbak mewangi. Saya gunakan parfum jenama Amir Hood. Itu daripada Pati Kayu Gaharu saudara. Juga saudara boleh memesan dengan Al-Azhar
rendang tuk dan balu berdal. Itu produk ibunya. Juga ini produk baru yang masuk. Al-Azhar dia kata tolong wawarkan itu tentang gula O. Ini produk baru daripada Al-Azhar, iaitu gula O. Ini kotak besar, ini kotak kecil. Gula O ini adalah dia tidak mengandungi kolesterol dan untuk rawatan kesihatan cukup baik kerana ia tanpa kalori, tak ada kolesterol. Jagalah kesihatan kita. Kadang-kadang kita mengalami sakit kencing manis dan sebagainya. Jadi untuk mendapatkan gula O ini, sila hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Saudara, memang saya dah cuba gula O ini manis. Letaklah 1-2 drop saja, alhamdulillah manis seperti mana kita makan 2-3 sudu gula. Jaga saudara, harus jaga kesihatan kita. Kalau tak dapat dengan Al-Azhar, saudara boleh berhubung dengan Siti Farehah untuk mewawarkan produk saudara. Siti Farehah di talian 017 711 4300. Kalau berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Makan dengan porih ataupun kanji. Saya sedap. Bagi mereka yang tinggal di persekitaran Lembah Kelang, boleh berhubung dengan Saudara Syauqi. Alhamdulillah, kesehatannya bertambah baik. Syauqi di Kizinis, di talian 012 357 5703. Ini untuk mendapatkan buah-buahan segar, seperti kiwi, ceri, anggur. Harga murah, lebih murah daripada harga di pasar ataupun di pasar raya, serta grade-nya grade AAA. Dan akhir sekali, biasalah saudara, jangan lupa Popiah Sirih Lady Maria. Popiah Sirih Lady Maria ini memang mengasyikkan bila makan. Rasanya pedas, rangup dan manis. Untuk saudara mendapatkan produk ini, sila hubungi saudara Nizam di talian 019 435 1203. Usai saudara, e-commerce. Hari ini kita masuk sedikit tentang naluri kehidupan. Ya saudara, bacaan saya untuk naluri kehidupan ni agak panjang kerana saya dapat kiriman daripada Datuk Abdul Rahman Bakar fans. Ini bagi saya agak menyentuh perasaan saya. Tak tahulah orang lain, saya tak tahu saudara. Menurut catatan sebut, ini perlu kita renungkan saudara. Kerana orang tua-tua ni katanya banyak makan asam, asam garam. Orang kata mereka lah dulu makan garam, katanya. Dan mereka mengerti semuanya, katanya. Namun hakikatnya, mereka juga seperti anak-anak yang tidak mengerti tentang masa tuanya. Ini persoalan tentang bagaimana kehidupan kita masa tua kita. Kerana ramai warga emas yang tidak membuat persediaan dirinya untuk menghadapi perjalanan masa tua. Saudara, apabila manusia ini ketika mencapai usia 60 tahun ke atas, macam saya lah saudara, akan mula masuki fasa tua. Jadi sebelum hari benar-benar senja, kita harus mengingati beberapa sudut pandangan yang akan ataupun bakal kita hadapi. InsyaAllah dalam usia panjang ini, kita akan menghadapi suasananya. Itu suasana pertama, ketika usia makin tua, kita akan menyedari bahawa makin sedikit kawan-kawan atau orang yang ada di samping kita. Jadi generasi tua ataupun generasi warga emas ini telah tiada yang bersama dengan kita. Generasi kita juga banyak yang sudah tidak mampu menjaga dirinya sendiri. Sedangkan generasi muda, mereka punya kesibukan tersendiri. Bahkan, mungkin suami atau isteri sudah meninggal terlebih dahulu. Yang menemani kita hanyalah hari-hari yang kosong, melopong. Kita harus belajar untuk hidup sendirian dan mengharungi kesendirian tersebut. Itu untuk warga emas ni saya ingin berpesan supaya anda tidak kecewa. Kemudian, perhatian masyarakat makin lama makin pudar. Mereka tidak lagi prihatin betapa hebatnya kerjaya kita sebelum ini. Walaupun dahulu kita terkenal, namun setelah uzur, kita menjadi atuk atau nenek biasa-biasa saja. Lampu tidak lagi menerangi kita. Kerana itu, saya berpesan pada teman-teman yang seusia dengan saya, belajarlah untuk menyesuaikan diri dengan tenang. Sambil itu kita mengagumi keriuhan generasi muda dan kita tidak boleh dan tidak harus rasa cemburu atau rasa galau atas suasana mereka. Saudara, belajarlah untuk kita hidup dalam suasana seperti itu. Yang ketiga, dalam kita mengharungi hari kehidupan di masa hadapan,
banyak liku-liku hidup dan cabaran penyakit yang akan kita hadapi. Sebab itu jagalah kesihatan kita. Kerana ada yang sakit seperti tulang retak, ada yang mengalami stroke, Alzheimer, pelupa, barah dan sebagainya. Ya, semua itu mungkin kita rasai bila kita mencapai usia atas 60 tahun, saudara. Mau tidak mau perlu ditempuhi. Jadi pada anak-anak yang punya ibu dan bapa yang seusia begitu, ingatlah, mereka sekarang ini berada dalam fasa yang sedemikian. Kerana itu mereka juga harus belajar menerima hakikat untuk hidup bersama penyakit-penyakit yang bakal kita hadapi. Untuk itu beriadah, bersenam dan mengamalkanlah cara hidup sihat. Tidur dan rehat yang cukup dan bersemangat untuk memotivasi diri. Saudara. Dan yang keempat, hidup kita akan sentiasa berada di atas tempat tidur. Dah tua, saudara. Kembali ke situasi seperti waktu kita baru lahir. Setelah melalui kehidupan yang penuh dugaan, yang berliku, berpuluh tahun lamanya, akhirnya kita kembali ke tempat asal kita, itu tempat tidur. Saat itulah kita akan dijaga oleh orang lain. Ini saya beri pesanan pada teman-teman saya yang berusia 60 tahun ke atas. Bersedia untuk ke arah itu. Yang membezakan kita dahulu, kita dibelai oleh ibu kita sendiri. Dengan penuh kasih sayang waktu kita kecil-kecil dahulu. Namun nanti, belum tentu ada ahli keluarga kita yang sanggup menjaga kita. Kalau ada pun, tentu jauh bezanya dengan jagaan ataupun belayan seorang ibu. Besar kemungkinan juga yang menjaga kita adalah jururawat yang wajahnya tersenyum. Namun, kadang-kadang mungkin hatinya meluap pada kita. Di peringkat ini, kita tetap harus merendah diri dan mengucapkan terima kasih kepada jururawat yang mengurus keperluan dan kelangsungan kita. Yang kelima, saudara, sebelum penghujung hidup ini adalah merupakan tahap terakhir perjalanan hidup. Ini umpama senja dan malam makin gelap, saudara. Suasana, cahaya makin sirna. Tentunya peringkat ini akan lebih menyusahkan kita. Kerana setelah usia 60 tahun ke atas, kita harus berlapang dada. Take it easy, saudara, terhadap kehidupan. Jadi untuk itu, nikmatilah hidup ini. Syukurilah apa yang anda ada. Tidak perlu anda terlalu peduli pada hal-hal yang remeh. Tidak usah terlalu peduli pada urusan kecil anak-anak cucu kita. Jadi, persiapkan suasana hati. Yang paling penting hati. Sehingga boleh menghadapi perjalanan ini dengan santai dan wajar. Ini adalah naluri kehidupan. Saya berpesan untuk diri saya dan teman-teman yang seusia dengan saya. Kita sedang pun berada di fasa yang sedemikian, saudara. Jadi tak ada lagi dah. Dulu kalau kita tidur, ibu kita membelai kita. Hari ini tidak ada lagi tangan-tangan itu yang akan menjaga kita. Itulah keadaannya, itulah kehidupan kita. Jadi pada teman-teman, saya mengucapkan selamat menjalani hari tua dengan bahagia dan selalulah mendekatkan diri dengan Allah SWT, Sang Pencipta kita. Dan sekali-kali saya ingin berpesan, jangan mudah tersinggung dan marah-marah. Nanti makin ramai pula orang menjauhkan kita. Sebab orang tua ni dia cepat sensitif. Jadi tak payahlah nak fikir yang bukan-bukan. Kepada anak-anak, santunilah ayah dan ibu yang semakin dewasa. Tak berapa lama pun. Sebab mereka adalah berada di usia persinggahan untuk kembali kepada Sang Penciptanya. Saudara, sedih saya ceritakan benda ini, tetapi inilah realiti kehidupan. Saudara, supaya mendapat pengajaran pada teman-teman semua. Baik, saudara. Usai pencerahan ini, kita masuk sedikit mutiara kata. Mutiara kata ini saya ambil daripada kata Perdana Menteri Turki. Mungkin saudara dah dengar, tapi kalau yang tak pernah mendengar, elok saya wawarkan sekali lagi, iaitu saudara Recep Tayyip Erdogan. Katanya, jika orang baik tidak terjun ke dalam politik, maka para penjahatlah yang akan mengisinya. Sebab itu, orang yang baik ini kalau boleh masuklah politik. Kalau tidak, politik ini akan diisi oleh para penjahat. Saudara kena godam, ingatkan Tuan Mahathir. Tidak, saya mengingatkan pada semua teman-teman. Saudara, itulah keadaan hidup ini, pertunangannya, muda akan tua. Pada mereka yang masih muda, hormatilah orang tua. Jangan dipercacaikan mereka. Mungkin mereka buat kesilapan, tetapi ada kalanya kita harus belajar dari kehidupan. Lihatlah bagaimana mereka kehidupannya. Mereka menyantuni hidup dengan penuh kesabaran. Saudara yang punya ibu bapa, hormatilah mereka. Tak lama mana pun saya katakan. Saudara? Baik, saudara.
Seperti biasa, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Tak dapat pun saya akan suarakan juga. Saya akan bersama dengan Datuk Ashraf Wajidi untuk meneruskan perjuangan ini. Saudara, soal pimpinan tidak mau mengizinkan, itu terpulang pada mereka lah, saudara. Bagi saya nak buat macam mana, orang tak nak bagi, mereka tak sudi. Tapi kita harus meneruskan usaha untuk menuntut ini. Dan saya ingin berpesan seperti biasa pada pimpinan negara. Kalau boleh, janganlah berbelanja tanpa had, kerana kita khawatir negara akan muflis. Baik, saudara. Tajuk bicara kita malam ini adalah perjuangan tiada noktah. Dalam perjuangan ini, saudara, tidak ada noktahnya. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Saudara boleh layari buku-buku yang diterbitkan oleh Pak Nazil. Banyak buku dia. Saya pergi ke rumah dia itu hari di Perlis. Di laman maya Nazil Hashim Muhammad. Bolehlah saudara mentelaah dan menatap karya-karya Pak Nazil Hashim Muhammad. Nazil Hashim Muhammad. Bukan Nazir, saudara. N-A-Z-I-L. Saudara. Baik, kata pantun Pak Nazil, penuh seraga buah peria, ikan kelara dibeli sudah. Bolehkah warga bersatu setia, bahasa negara dipandang rendah? Ini Pak Nazil minta supaya kita, warga kita ini bersatulah, bersetialah kita. Sebab hari ini orang melihat bahasa negara, bahasa kita, bahasa Melayu ini dipandang rendah. Orang buat tak tahu, saya saudara. Katanya lagi, ke warung Cik Meh pagi hari, pergi mengedar si kuih bingka. Melayu merintih bahasa sendiri, tidak sedar bangsa terluka. Jadi bangsa kita terluka, saudara, bila orang meremeh-remehkan bahasa kita. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang begitu berarti bagi kita. Dan saya juga last minute tadi sampai, lambat baru sampai sebab dia sibuk sangat dengan dia punya iGrow-nya, anak muda dari Perak, saudara Nordin Malik. Sempat jugalah saya santun kiriman pantunnya hari ini, iaitu 2 rangkap pantun kiriman saudara Nordin yang berjuang dalam iGrow untuk mendidik anak-anak muda dalam sektor industri pertanian. Katanya, gotong royong menanam padi, tanam rata, tiada tertinggal. Kerja bersama pasti menjadi, kerja sendirian hasil gagal. Jadi dulu-dulu kalau mereka, kita tengok orang tua dulu, dia tanam padi apa semua bergotong royong. Kalau bersama-sama, jadi. Kalau kita buat sendiri, tertinggallah kita. Saudara, katanya lagi, anak Melaka ke padang temu, singgah sekejap di kampung pancur. Pertanian maju kerana ilmu. Lemah teknologi, petani hancur. Sebab itu kita harus mencipta lebih banyak lagi teknik pertanian yang lebih baik lagi. Okey saudara, terima kasih saudara Nordin, terima kasih Pak Nazir. Baik saudara, kita masuk segmen sedikit dalam gedung ilmu. Saya rasa ini baik untuk kita hayati. Bukan kata-kata saya, ini merupakan kata-kata yang digariskan oleh pemimpin terdahulu. Mereka mengharapkan akan hadirnya pemimpin bangsa kita, pemimpin Melayu hari ini dan akan datang, supaya mereka ini seorang yang cerdas. Pemimpin yang cerdas. Itu kenyataan daripada buku sebut saya dalam curipan saya. Itu pemimpin mengharapkan hadirnya pemimpin hari ini dan akan datang seorang pemimpin yang cerdas. Kerana bila pemimpin itu cerdas, hatinya terang, fikirannya cerdas, ilmunya banyak, pengetahuannya luas. Tahu menyemak hujan dan panas, tahu memilih antah dan beras. Jadi kalau pemimpin itu pemikirannya, otaknya cerdas, dia tahu nak memilih antara antah dan beras. Tahu berlembut tapi pandai berkeras. Negeri makmur, rakyat pun puas. Jika dijadikan pemimpin, lapanglah nafas. Legalah rakyat saudara. Dijadikan tua, tidak akan lemas. Dijadikan induk, tidak akan terpapas, tersasar, saudara. Memimpin umat, sesak terlepas. Jadi kalau dia memimpin umat, jadi tak ada sesak lah. Bebas daripada kesakan. Itu kalau kita memiliki pemimpin yang cerdas. Harapan saya, hadir pemimpin dan kita nak cari pemimpin, carilah pemimpin yang sebegini. Saudara, terima kasih saudara Tan Sri Johan atas kiriman buku sebut. Kita sambung lagi malam besok. Apa pula kata buku tentang kepimpinan bangsa kita, saudara. Baik, sebelum saya memberi pencerahan, saya perlu memberi peringatan.
Ini yang diminta oleh peguam saya. Dia kata saya mesti menyatakan. Iaitu bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke channel YouTube ataupun sebarang channel, maka setiap suntingan itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan. Dan saya juga tidak mampu untuk memantau kesemua suntingan. Malahan komen-komen saudara juga tidak mampu saya pantau. Jadi sebab itu saya harap agar anda harus bertanggungjawab atas setiap coretan ataupun pengantaran kata-kata dalam ruangan ini, ya saudara. Dan ingat, ini adalah pencerahan politik, tak ada lebih, dan bukan untuk menaikkan sesiapa. Ini adalah untuk memastikan warga kita berinformasi. Apa yang saya dapat daripada kenyataan media, sama ada media sosial, dan saya akan cuba mengulas mengikut pengetahuan saya dan bicara saya dengan teman-teman saudara. Hari ini, hari Jumaat, saya tadi berkesempatan solat di PWC, berjumpa juga dengan beberapa orang pemimpin UMNO dan mereka memberi pandangan dan sebagainya saudara. Dan kena ingat saudara, prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kita peganglah prinsip ini saudara, insya-Allah. Kita merupakan warga cinta damai yang tidak mencipta perbalahan sama kita. Tak kisah sama ada anda daripada parti mana pun. Pencerahan saya adalah untuk sekadar memberi informasi. Kalau anda bersetuju, tak ada masalah. Tak bersetuju pun tak ada masalah. Kalau nak menghantar pandangan saudara, boleh. Tapi janganlah kata orang tua ni tak ada kerja lain, orang tua ni asyik menceceh saja. Janganlah begitu saudara. Saya harap kita saling faham memahami. Sebagai orang warga emas ni kadang-kadang terasa juga hati ni kalau anak-anak muda menyantuni ruangan saya ini dengan bahasa-bahasa yang celupar. Saya haraplah agar kita dapat menjalin hubungan. Tak kisah sama ada anda daripada parti mana pun. Walaupun saya daripada parti UMNO, saudara daripada parti Keadilan, saudara daripada parti PAS, saudara daripada parti PBM, tak ada masalah dari segi berpolitik. Kita harus menyantuni sama insan. Saya haraplah saudara, kita adalah warga cinta damai. Saudara? Dan hari ini saudara, saya agak runsing juga bila melihat culipan daripada teman saya, Saudara Jamil Idris. Dia menghantar kepada saya ini apa yang tular dalam media sosial berhubung dengan kenaikan harga minyak masak. Dulu untuk satu paket minyak masak dulu RM1.25. Kemudian dia naik RM1.45. Boleh lagi. Kemudian naik lagi RM2.50. Tak mengapa lagi. Tapi hari ini saya amat terkejut apabila harga minyak masak paket tidak lagi bernilai RM2-3, rupanya sudah RM4.08. Aduhai, saya kata macam manalah keadaan. Apakah bila kita nak goreng ikan terpaksa gunakan minyak petrol atau minyak diesel yang nampak lebih murah daripada harga minyak masak? Dan sebab itu saya katakan bahawa Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna pastikanlah bagaimana nak cari jalan supaya dapatlah dikurangkan ini masalah harga produk-produk atau bahan-bahan keperluan harian rakyat. Nampak gayanya terus mencanak, naik dan tidak ada hentinya. Sebab itu hari ini saya juga terkejut apabila Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna Saudara Datuk Rosul Wahid akhirnya dia kata dia beri kebenaran kepada peniaga-peniaga yang berdepan dengan masalah susulan harga bahan mentah untuk menaikkan harga makanan. Jadi saudara bersedialah. Kita warga Marhain, rakyat bersedialah untuk melihat kenaikan harga makanan di kedai-kedai ataupun di restoran. Tiada kawalan lagi saudara. Saya amat kecewa tapi nak buat macam mana saudara? Itulah naluri ataupun lumrah kehidupan yang perlu kita lalui sekarang. Sebab kata Rasul, dia kata dia sudah berunding dengan peniaga dan minta mereka agar tidak menaikkan harga barang secara mendadak. Jadi katanya kita juga hendak memastikan peniaga tidak mengalami kerugian. Sebab itu saya katakan, jangan tanya peniaga. Harus ditanya pada kartel, kapitalis, orang tengah. Mereka ini yang mengawal keuntungan. Mereka inilah akhirnya membebankan rakyat. Bukan peniaga. Peniaga tak boleh nak buat apa. Kalau datang harga minyak pun RM4.08 untuk satu paket, takkan dia nak jual bahan yang digoreng, yang dimasak itu dengan harga murah. Kalau datang ikan sampai RM20 sekilo, 5-6 ekor, takkan dia nak jual satu ekor ikan tu RM1.20.
Ini sebab itu saya kata menteri ni dia kena faham. Jangan bertanya dengan peniaga. Peniaga mana nak rugi? Peniaga mana yang tidak mahu jualannya tidak dibeli? Kalau boleh dia nak menyenangi hati pelanggan. Tapi tidak ada kemampuan bagi peniaga untuk menangani masalah sebab mereka mendapat bekalan ataupun beli barang-barang yang dijual kemudiannya dengan harga yang mahal. Sayur naik. Sayur-sayuran semua naik. Macam saya katakan 4-5 malam dulu. 3 tongkol terung pun sampai RM9. Bagaimana harga bayam, harga sawi, harga kailan, harga cili tak usah cerita. Cili kering ke, cili masak ke, terus meningkat. Semua ini bukan berpunca daripada penjual. Ia berpunca daripada pembekal. Orang tengah yang memberi alasan seolah-olah kerana kenaikan harga kos minyak lah, kenaikan itu, kenaikan ini. Mereka memberi alasan. Takkan menteri boleh terima begitu? Kalau mereka memberi alasan begitu, hantarlah pegawai. Buat siasatan sejauh mana benar atau tidaknya. Saudara, saya nak saudara Ruby Sapawi. Saya nak kata menteri cak ayam pun tak tahulah saya kata. Harga ayam pun tak cerita lah. Dan bila dia kata harga ayam, okey, naik. Apa yang boleh kita lakukan? Peniaga terpaksa membeli juga. 1 kilo ayam harganya dulu RM6, sekarang dah sampai RM10 dan mungkin naik lagi. Musim perayaan Tahun Baru Cina ini tentu lagi meningkat. Dan bila dah dinaikkan, nak turun tu susah. Jadi air pasang surut tapi harga barang tidak ada pasang dan surut. Terus pasang saja. Itu keadaannya saudara. Saya haraplah agar Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Awam Pengguna bekerjasamalah dengan Kementerian Pertanian dan Haiwan Makanan cari jalan. Keadaan sekarang ni, rakyat semakin susah ni. Saudara. Dan hari ni pula saya tengok, tak seronok lah. Apabila Perdana Menteri Myanmar, dia mengadu kepada Presiden Indonesia, dia kata dia tersinggung dengan sikap yang ditunjukkan oleh Menteri Luar kita, Datuk Saifuddin Abdullah. Dia saudara, dalam adalah hubungan antarabangsa ni, dia penuh dengan diplomasi. Setiap menteri sebelum dia mengeluarkan kenyataan, dia perlu rujuk dengan pegawai di kementerian. Apa yang perlu dinyatakan, bukan sebarangan. Ini saya nampak bila portal media atas nama VOD yang melaporkan bahawa Perdana Menteri Han Seng dia sebagai yang dilantik sebagai ketua negara-negara ASEAN setakat ini. Dan bila apa yang berlaku di negara mereka, kita boleh berjumpa dan lahirkan pandangan bila berdepan dengan dia. Tapi tak boleh melalui media. Tak boleh dibuat kenyataan begitu. Itu masing-masing punya negara. Apa rasa kita kalau orang mencerca Perdana Menteri kita? Soal kita dengan Perdana Menteri kita soal lain. Tapi kalau orang mencerca Perdana Menteri kita pun terasa hati. Begitu juga. Jadi saya haraplah agar Menteri Luar ni tahulah sikap anda. Anda sebagai Menteri Luar, jangan cetuskan suasana yang sebegini. Akhirnya orang melihat negara kita, negara yang terdiri daripada mereka yang biadab. Apa nak berlaku di Myanmar, itu soal mereka. Soal dia berbalah dengan siapa nama wanita itu Aung San Suu Kyi ke, itu soal dia. Kita jangan campur tangan, jangan kita masuk campur hal orang. Inilah keadaannya saya melihat apabila menteri pun dia tak tahu yang dia itu menteri luar. Menteri luar ni saudara, peranan dia tinggi. Sebab itu kita perlukan orang-orang yang benar-benar jadi statesman. Jangan sebagai menteri luar boleh buat kenyataan yang bukan-bukan. Saya kecewa lah. Tapi nak buat macam mana? Itulah yang dilantik oleh Yang Amat Perdana Menteri kita sebagai menteri luar. Sepatut dikaji balik. Saudara? Tak tahulah saya. Bagaimanapun saudara, saya hari ini amat berbesar hati. Saudara boleh, hari ini NR Channel, dia sedang berbual Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Sedang live sekarang ni. Dan saya melihat bahawa sebagai Presiden Parti, dia begitu prihatin dengan kehidupan rakyat. Walaupun beliau tidak mempunyai jawatan sebagai menteri dan sebagainya, tapi dia begitu prihatin. Kerana baru ni saya tengok dia ada menghantar celipan. Begitulah beliau merasa cukup prihatin terhadap untuk nasib warga. Dia kata dia syukur alhamdulillah, semoga segala pertolongan diberi membolehkan pasangan suami isteri yang terbabit menjalani kehidupan yang baik. Dia kata dia berterima kasih pada individu yang menemui pasangan suami isteri. Terdapat sepasang suami isteri yang terpaksa tidur di bawah jambatan
apa stesen LRT. Begitulah daifnya rakyat kita sekarang, saudara. Jadi bagaimanapun alhamdulillah ada tangan-tangan yang membantu pasangan suami isteri ini. Ya, katanya kalau tiada seorang pun anggota masyarakat yang prihatin tentang keadaan mereka, jadi kuasa media sosial juga seolah tidak berfungsi. Maka kerana itulah dia kata teruskanlah kemuafakatan. Beliau cukup terkesan bila membaca, menatap apa yang tersiar dalam media sosial tentang kehidupan seorang sepasang suami isteri yang terpaksa hidup tinggal di bawah jambatan. Tak sepatutnya, saudara. Sebab itu saya katakan negara kita makmur. Kenapa warga kita boleh begitu jadinya? Jadi sebab itulah sekarang ni kita harap agar pimpinan negara prihatinlah terhadap untung nasib warga kita. Saudara, saya hari ini sebenarnya masih lagi belum hilang trauma. Trauma ni macam terkejut, macam terperanjat. Dan saya masih lagi belum dapat berpijak. Tengah-tengah lagi sebenarnya pemikiran saya, terngiang-ngiang tentang apa yang berlaku di parlimen semalam. Kerana usai sidang parlimen, saya benar-benar hari ini terkesanlah. Kerana selama ini kita melihat bahawa Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ini terkenal sebagai pejuang rakyat. Sebut soal reformasi, kita akan terbayang pada Seri Anwar Ibrahim. Kita akan mendengar ucapan-ucapannya yang menyantuni masalah rakyat. 3 minggu lalu dia mengatakan bahawa pihak pimpinan harus mempermudahkan, menguruskan kemiskinan rakyat. Kalau nak keluar daripada kumpulan wang simpan bekerja tu, carilah jalan yang terbaik. Tiba-tiba semalam bila dia kata kerajaan tidak seharusnya mempermudahkan pengeluaran wang dari kumpulan simpanan pekerja, ini benar-benar memeranjatkan saya, saudara. Saya terpempan lah. Kerana saya rasa betul ke Datuk Anwar Ibrahim cakap benda begini? Macam tak percaya, saudara. Sebab apa kali ni saat rakyat tengah menjerit minta agar pimpinan negara mengizinkan pengeluaran wang mereka. Ni saya cakap tu, wang mereka, bukan wang dari kantong negara. Tapi tiba-tiba Datuk Seri Anwar Ibrahim minta agar pimpinan negara tidak mempermudahkan. Saya hairan. Jadi saya macam tak percaya pun gitu. Sebab beliau terkenal dengan seorang yang berjuang untuk rakyat. Jadi sebab itu saya kata, sifir apa yang beliau gunakan dengan mengatakan rakyat akan susah jika pengeluaran RM10,000 secara one off ini dari tabungan wang rakyat, khususnya bagi mereka yang berkelaikan ini, mereka akan susah selepas 5 tahun mereka bersara. Saya tak faham. Yang diminta adalah mereka yang berkelaikan, mereka yang punya pendapatan lebih RM50,000. Bukan pendapatan mereka atau pertabungan dalam tabung mereka tu ada RM10,000, minta RM10,000, memanglah kita setujulah, tak bolehlah dikeluarkan RM10,000. Tapi kalau yang punya RM10,000, RM100,000, saya berkeyakinan kalau warga kita yang bekerja dapat gaji dulu RM1,500 sebulan, kalau dah kerja 10 tahun, tentu simpanannya lebih daripada RM50,000. Jadi yang diminta adalah RM10,000 saja. Saya rasa terkesan lah. Kerana saya faham Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dulu reformasi. Mesti ada islah kepimpinan. Rakyat disantuni. Demi rakyat. Tak kisahlah anak Melayu ke, anak Cina ke, anak India ke, anak Iban ke, anak ini Dayak ke, semua anak kita. Alhamdulillah. Tetapi bila kumpulan wang simpan pekerja ni tiba-tiba dia beralih mengikut cara apabila di tangan yang cara pimpinan menangani masalah kumpulan simpan pekerja ni, dia pun boleh terikut-ikut bersetuju pula. Tidak memudahkan. Saya hairan. Memang saya amat hairan. Kerana yang nak dikeluarkan ini bukan daripada kantong kerajaan, wang simpanan mereka. Saya hairan sebab yang minta pengeluaran ini mereka yang pendapatan isi rumahnya di bawah RM2,000, saudara. Pendapatan isi rumah, isteri anak bekerja satu isi rumah tu dapatlah RM2,000, RM3,000. Mungkin sekarang ni dah hilang pendapatan. Saya tak tahulah, Datuk Seri mungkin sisi rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim lain. Allowance sebagai ahli parlimen Port Dickson dapat RM16,000. Allowance pandan untuk kawan ada RM16,000. Allowance di Matampau untuk Nurul dapat RM16,000. Kalau dikumpulkan untuk pendapatan isi rumah ada RM48,000. Itu allowance wakil rakyat.
Apakah wak yang Muhammad Datuk Seri tak terasa? Yang diperjuangkan oleh UMNO ni bukan untuk ahli UMNO. Jangan dilihat kerana isu kumpulan simpanan pekerja ini dilontarkan oleh pimpinan UMNO, maka nak dipangkah. Tak setuju begitu. Sebab ramai juga, saya berkeyakinan, ramai warga daripada Parti Keadilan, mereka juga berhidup dalam keadaan tersepit. Jadi saya hairanlah. Saya amat hairan macam manalah kita nak katakan lawan, tetap lawan, nak lawan macam mana sekarang ni? Ini, aduh, saya peninglah saudara. Sampai hari ini, tadi saya pergi ke solat Jumaat, jumpa kawan-kawan. Mereka juga mengatakan, betul ke Datuk Anwar bercakap begitu? Macam-macam, sebab kita kenal. Saya kenal beliau. Saya haraplah warga Keadilan dapat menghantar kiriman kepada yang Muhammad Datuk Anwar Ibrahim. Usahlah buat begitu. Sebab apa yang diperjuangkan oleh UMNO bukan nak jadi champion, sebab orang mengatakan bahawa isu KWSP ini adalah isu yang popular. Malahan pihak pembangkang mereka mengatakan bahawa UMNO menjadikan ini sebagai isu populis untuk mempopularkan. Tidak. Ini semata-mata keprihatinan. Saya saban malam dah berbulan, rasa dah bertahun bercakap tentang KWSP ini. Sebab yang dituntut oleh warga adalah tabungan mereka. Itu saja. Tapi janganlah kerana pemuda UMNO yang bercakap, kerana bosku yang bercakap, kerana Datuk Sri Zahid yang bercakap, kerana Datuk Ahmad Maslan yang bercakap di Parlimen semalam, mesti dipangkah. Tak bolehlah begitu. Kita nak menyantuni. Kita nak, jangan kerana adanya memorandum of understanding ataupun perjanjian persefahaman antara pimpinan Pakatan Harapan dengan kerajaan hari ini, maka apa saja ikut. Itu tak betul, Datuk Seri. Kena jelas. Saya amat mengharapkanlah. Saya kadang-kadang saya kesian. Saya kesian melihat rakyat terjerit-jerit dan minta. Sebenarnya ini masalah bukan masalah satu. Masalah rakyat yang dulu daripada B60 terjun pada 40 dan sebagainya. Dan kita mengharapkan agar Datuk Seri dapat menyemak semula. Sebenarnya, sebab itu macam kata Datuk Seri Najib, dia kata siapa sebenarnya nak lingkupkan KWSP? Hari ini dia hantar kiriman, dia kata siapa sebenarnya nak lingkup? Kita tidak berhasrat dengan pengeluaran itu maka lingkup KWSP. Tidak. Kumpulan wang simpanan pekerja mempunyai wang yang banyak terkumpul. Ini bukan duit orang, duit para pekerja. Mungkin ada yang telah meninggal dunia. Dan bila mereka dah meninggal dunia, mereka tidak dapat lagi mengeluarkan, mungkin waris-warisnya akan berhubung dengan KWSP. Dan jumlahnya bukan sedikit, jutaan warga pekerja. Tiba-tiba saya tak fahamlah apa alasan diberikan sehingga tak boleh dikeluarkan wang mereka sendiri. Jadi saya amat kecewa lah sebenarnya. Sebab itu semalam saya katakan apa yang disuarakan oleh Datuk Ahmad Maslan, dia minta sebab itu mengikut apa yang ada dalam perlembagaan. Bila susah boleh dikeluarkan. Jadi bagi saya lah, apakah KWSP hanya satu-satu cara untuk menjamin keselamatan hidup hari tua? Apakah the only? Apakah simpanan itu adalah jaminan untuk hari tua? Sebab itu saya mula tadi dengan tentang hari tua kita. Apakah jaminan untuk hidup hari tua itu jika rakyat hari ini pun amat terdesak untuk memenuhi keperluan hidup diri dan keluarganya? Rakyat pada hakikatnya rata-rata menuntut simpanan mereka sendiri. Hari ini bukan nak minta tu saja-saja, saudara. Tidak. Kerana ramai yang telah pun dihalau dari rumah kerana tak dapat bayar sewa. Itu yang dikata oleh Datuk Seri Presiden UMNO. Ada juga pasangan terpaksa tidur di bawah rel LRT. Ramai yang hari ini keretanya kena tarik. Saudara, yang ada motor pun kena tarik. Tak mampu nak bayar sebab mereka dah hilang pendapatan. Kerana mereka tak mampu untuk membayar ansuran. Ramai yang berhutang keliling pinggang hanya untuk memenuhi keperluan hidup. Kesan daripada PKP 1 dulu. Bukan kehendak mereka. Pimpinan yang mewujudkan PKP 1, PKP 2. 2 tahun lamanya. Dan menghudup ekonomi. Kita tak blame lah. Okey, kita faham ekonomi negara ini memang tenat. Kita faham. Sebab itu nak dikeluarkan tabungan yang ada. Jadi sekarang ni ramai yang berada dalam tekanan. Mereka berada dalam tekanan memikirkan bagaimana untuk memastikan ada makanan untuk keluarganya. Saudara, jadi hari ini kena terima hakikat. Ramai yang hilang punca pendapatan. Benar,
Kerajaan ada mengeluarkan bantuan. Memang kita tak nafikan. Alhamdulillah. Tetapi cukup ke? Kalau dengan harga makanan hari ini, macam saya katakan tadi, satu paket minyak pun dah RM4. Bagaimana rakyat nak meneruskan kehidupan? Sebab itu diharapkan kalau Akta KWSP di bawah Seksyen 54 dengan jelas mengatakan membenarkan pengeluaran hari ini untuk memenuhi keperluan dan keberterusan hidup. Apatah lagi yang terkesan akibat pandemik. Ini saudara-saudara rujuk subsection 54 dalam kurungan K dan 54 dalam kurungan M Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Ini keadaannya. Jadi kenapa saya pun hairan kenapa pihak pimpinan bertegas. Dan bila Datuk Seri Anwar Ibrahim pula bersetuju, saya terduduk saudara. Sebab semua orang percaya bahawa konsep rezeki bukannya diukur atas nilainya banyak atau sikitnya tabungan dalam kumpulan simpanan pekerja. Jadi kita memang semua orang berikhtiar untuk mencari pendapatan. Dan saya rasa kalau diizinkan, pengeluaran itu hanya untuk mereka nak memulakan kehidupan. Saya haraplah, tak tahulah hujah macam mana pun. Saya tidak dapat untuk memberi pencerahan lebih daripada itu. Nanti orang kata kita ni menghasut pula. Saya melihat bahawa keadaan rakyat semakin tertekan. Sebab itu hari ini saya terima kiriman daripada sahabat saya, Dr. Fauzi. Beliau dia kata 10 sebab kenapa kerajaan mesti luluskan iCitra 10,000. Dia kata kerana pertama sekali rakyat tak ada pekerjaan. Beratus ribu rakyat telah dianggarkan hilang pekerjaan dalam masa pandemik melanda. Jadi untuk rakyat kembali mendapatkan pekerjaan akan mengambil masa, terutama dalam situasi kelembapan ekonomi sekarang. Kedua, kerana rakyat semakin miskin. Seramai 600,000 keluarga, bukan satu sahaja, 600,000 keluarga M40 telah tergelincir ke kategori B40. Ini disebabkan kehilangan ahli keluarga mencari nafkah akibat daripada COVID, hilang pekerjaan dan banyak perniagaan ditutup. Dan kerana pandemik masih jauh penghujungnya, saudara. Hari ini saudara lihat, hari ini masih meningkat lagi. Jadi dengan kemunculan varian Omicron dan varian-varian baru, kes COVID telah melonjak semula secara mendadak. Ini memberi isyarat bahawa pandemik COVID masih jauh untuk berakhirnya. Dan kerana itu rakyat memerlukan duit untuk meneruskan kehidupan dalam menanti ekonomi kita dipulihkan. Dan gaji yang menurun. Ini tulipan saya ada Dr. Fauzi hantar pada saya. Beliau pakar ekonomi, saya bukan. Saya mengutarakan apa yang dilontarkan olehnya. Dan data menunjukkan penurunan purata gaji tahunan pada tahun 2020 sebanyak 90% berbanding tahun sebelumnya akibat kegawatan ekonomi kesan daripada pandemik. Dan ini menggambarkan pendapatan rakyat yang semakin berkurangan untuk menampung perbelanjaan harian. Dan ini simpanan tidak mencukupi kerana kajian penyelidikan Bank Negara telah mendapati 75% rakyat Malaysia mempunyai simpanan kurang dari RM1,000. Walaupun mereka bekerja, simpanan mereka kurang RM1,000. Ini yang cash di rumah lah, saudara. Jadi kebanyakan dari rakyat tidak ada kemampuan untuk menyerap atau adapt kejutan bila berlakunya krisis ekonomi seperti hari ini. Dan harga barang terus meningkat. Macam saya katakan, kegagalan kerajaan mengawal harga barang menyebabkan peningkatan mendadak harga barang di pasaran yang menjerut perbelanjaan rakyat. Dan keadaan ini sekarang ini sudah pun dianggap sebagai disposable income. Jadi, tekanan yang sangat hebat ini dirasai oleh rakyat akibat pandemik dan krisis ekonomi. Rakyat perlukan sesuatu untuk melegakan tekanan pemikiran mereka. Kemudian, untuk modal memulakan perniagaan, dalam situasi pandemik hari ini, ramai yang mengalami kehilangan, kekangan dan krisis kewangan. Bukan mudah untuk mereka meminjam wang daripada bank. Betul bahawa kerajaan kata ada menyediakan pinjaman, boleh minta daripada bank dan sebagainya. Bukan mudah. Berbulan-bulan belum tahu lagi boleh dapat. Ini keadaannya. Sebab itu pengeluaran iCitra ini amat dinantikan, diharapkan oleh rakyat. Sebab itu saya mengatakan dalam keadaan begini, kita mahu mengelakkan supaya rakyat tidak terus terjerumus dalam situasi mereka terpaksa meminjam dengan Along. Along ni tengah tunggu ni. Rakyat susah pinjam dengan mereka. Jadi bila Along dah masuk
dalam keluarga kita, maka tunggulah suasana yang begitu menyesakkan. Saudara, saya haraplah bahawa pimpinan negara dapat memerhatikan soal ini. Kita bukanlah kita nak berjuang semata-mata untuk memandang yang negatif pada kumpulan wartawan pekerja. Tidak. Izinkanlah rakyat mendapatkan wang mereka, bukan wang daripada kantung negara, wang daripada kantung simpanan mereka. Itu saja yang mampu saya nyatakan berhubung dengan KWSP. Memang saya dah kata lenjan, siap-siap malam saya akan bercakap soal KWSP ini supaya pimpinan faham tentang kehidupan rakyat. Baik saudara, hari ini bagaimanapun ini pada teman-teman yang mau berjuang, pada pejuang-pejuang, katanya pihak keselamatan telah pun memanggil mereka yang kononnya nak mengadakan demonstrasi di sekitar Kota Raya Kuala Lumpur, selalunya di Sogo, itu memanglah tempatnya, ataupun di Dataran Merdeka. Jadi akhirnya hari ini mahkamah telah pun mengeluarkan. Ini mengikut wartawan Sinar, Saudara Muhammad Haris Fazil, dia melaporkan bahawa Mahkamah Magistrate telah pun mengeluar perintah larangan berhimpun di Dataran Merdeka, sekitar pusat beli belah Sogo dan Masjid Jamek di Ibu Negara selama 7 hari bermulai besok. Jadi Mahkamah Magistrate telah pun mengeluarkan perintah. Dia tak bolehlah kita tak berkumpul. Jadi Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Assistant Commissioner Nur Delhan Yahya berkata, perintah tersebut dikeluarkan susulan kerana adanya pihak yang dikesan cuba untuk menganjurkan perhimpunan tangkap Azam Baki di Ibu Negara. Saya tak mau campur yang itu, saudara. Tapi polis tidak menerima sebarang notis ataupun makluman tentang perumahan daripada mana-mana individu atau pihak sebagaimana yang digariskan dalam Akta Perhimpunan Aman. Jadi di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012, sesiapa nak menganjurkan satu perhimpunan mesti memberitahu, memaklumkan kepada pihak polis. Dan menurut Assistant Commissioner Nur Delhan Yahya, dia kata tak ada pun orang bagi tahu. Dan bagaimanapun mahkamah telah pun memerintahkan, Mahkamah Magistrate. Jadi katanya kami terima perintah dari mahkamah semalam hari Khamis untuk menghalang mana-mana pihak untuk mengadakan sebarang perhimpunan di 3 lokasi selama 7 hari. Itu katanya pada sidang akhbar hari inilah, saudara. Jadi akhbar Sinar semalam melaporkan bahawa pihak polis akan menutup sebanyak 6 jalan utama di sekitar Ibu Negara bermula jam 7 pagi pada hari Sabtu dan akan dibuka semula selepas perhimpunan tersebut. Katanya selesai. Bagaimanapun kalau tak ada begini tak tahulah. Terpulanglah cara bagaimana pihak berkuasa untuk menangani masalah ini. Sebab mahkamah telah pun membuat memerintahkan tidak boleh ada himpunan. Kita warga cinta damai harus menghormati saudara. Kita warga cinta damai. Dah mahkamah kata tak boleh, tak payahlah. Jadi jangan pula nak tunjukkan kepada pula saudara. Tak tahulah saudara, saya nampak gayanya keadaannya begitulah. Sedangkan saudara, kita lihatlah negara luar. Tak usahlah kita buat onar negara kita. Sebab di negara Indonesia berbilion wang masuk saudara. Berbilion-bilion wang masuk ke negara Indonesia. Saudara lihat. Sebab itu, sewaktu Suruhanjaya Pencegah Rasuah dulu menyiarkan audio perbualan antara Datuk Seri Najib dengan Putera Mahkota UAE. Dulu Timbalan Presiden UMNO dah bagi tahu Tok Mat. Dia dah pesan nanti akan ada kesan hubungan kita dengan UAE. Dan hari ini kita dapat melihat saudara. Tapi mereka berlagak. Waktu itu Kerajaan Pakatan Harapan kononnya mereka mengatakan tak akan ada kesan. Kerana kononnya Wisma Putra akan monitor, akan memastikan bersama dengan duta UAE. Sekarang UAE melabur hari ini 100 bilion lagi di Indonesia. Malaysia berapa? Nil. Kerana siapakah wakil UAE yang pergi ke Indonesia membawa pelaburan? Yang membawa pelaburan ke Indonesia adalah Putera Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Muhammad Zayed Al Nahyan. Orang yang perbualannya dengan Datuk Seri Najib itu disiarkan oleh pihak SPRM masa Latifah Koya dulu. Tentulah dia mengecilkan hati mereka. Akhirnya mereka tak mahu bersama dengan kita. Inilah kesan kadang-kadang orang tak tahu hubungan antara bangsa ini perlu dipelihara. Bukan boleh sembarangan. Kita nak, macam mana sekarang ni nak pujuk supaya UAE ni, dulu UAE dah nak melabur dalam sektor minyak dan gas. Kemudian berpuluh-puluh bilion, ratusan bilion dia nak melabur. Mereka kaya.
Tapi bila kita buat kena sekarang ini, saya tak tahulah. Saya haraplah duta kita ke negara Timur Tengah ni berfungsi lah. Pergilah menghadap. Tapi tidak mau menghadap, buat tak tahu je. Akhirnya negara kita macam mana? Inilah yang saya rasakan bahawa suasana negara kita agak tenat, saudara. Dan kalau berlaku pula nak adakan pula lagi unjuk rasa, lagilah takut ini pelabur yang bukan daripada UAE. Dan hari ini, saudara, saya lihat macam di Sabah. Saya dah ulas dulu bahawa Sabah juga bukan stabil. Kerana parti politik di Sabah nampak gayanya sudah ada unsur-unsur bakal mempunyai melakukan perubahan kerajaan. Kerana semalam 2 orang ahli Dewan Undangan Negeri dan juga seorang bekas senator yang mewakili DAP Sabah, mereka mengumumkan keluar parti. Dia nak masuk parti mana? Apakah mereka akan menyertai parti UMNO ataupun koalisi UMNO Barisan Nasional? Kerana ada Sri Tanjung, Jasin Wong, ada Ilopura, Calvin Chong, Kek Kyun dan bekas senator Adrian. Mereka telah pun meninggalkan DAP. Sebab itu gambarnya DAP tak seronok nak tengok macam mana kita nak mengadakan pilihan raya di Johor. Dah seriau. Tapi bagaimanapun saya rasalah bahawa gelodak politik di Sabah semakin hari nampak gayanya semakin meledak. Memang Sabah tidak akan mengadakan pilihan raya, tapi besar kemungkinan kalau dah begitu jadinya, dah jadi rojak, saya yakin mungkin ada perubahan dalam kerajaan kepimpinan di Sabah. Sama-sama kita tunggu nanti, saudara. Baik, saudara. Ini tentang apa yang berlaku di Johor. Saya nak mulakan, jadi pemimpin UMNO harus beringat bagaimana kita kalah dulu bukan disebabkan oleh ini rakyat tidak percaya pada parti, tapi sikap pemimpin. Jadi pemimpin UMNO, sebab itu saya harap agar Presiden UMNO, mungkin beliau live hari ini, kalau beliau mendengar apa yang saya sarankan, saya mengharapkan supaya diadakan calon-calon muka baru jika benar Johor akan menjalani pilihan raya negerinya. Sebab macam kata seorang reformis, dia kata tidak ramai orang jahat negara kita ni. Cuma yang ramai adalah orang yang menyokong orang yang jahat. Jadi mereka yang menipu, kita sokong. Mereka menyalahgunakan kuasa, kita sokong. Mereka yang menabur fitnah, kita sokong. Mereka yang berdusta, kita sokong. Malahan mereka menghasut supaya kita menyokong orang yang sebegini. Mereka sebenarnya sepatutnya tak perlu disokong. Jadi akhirnya keadaan beginilah keadaan saya. Dan saya lihat sekarang inilah masa terbaik untuk pilihan raya di Johor. Dan hari ini katanya, hari ini keluar pula tular Timbalan Presiden PAS, Datuk Tuan Ibrahim. Dia kata bahawa Muafakat Nasional masih ada lagi. Dia besar kemungkinan PAS akan bekerjasama dengan UMNO dalam menghadapi pilihan raya di Johor. Pula dah, dulu masa di Melaka dulu tak nak pula kita meletakkan syarat. Dah tahu UMNO tak boleh terima dengan PBM. Apakah Tuan Ibrahim dan pimpinan PAS masih lagi nak meletakkan syarat begitu? Kalau begitu keadaannya macam kata Tok Mat lah, macam kata Datuk Khalid Nordin lah, kita pergi Solo, tak ada masalah pada kita. Tapi bagaimanapun, berhubung dengan di Johor ni, saudara, saya mendapat kiriman berita bahawa memang akan berlaku pilihan raya negeri Johor dalam waktu yang terdekat. Cuma mungkin cara je lah. Datuk Asni dia kena menghadap tuanku dulu, dapat izin tuanku. Sebagai Perdana Menteri Besar, dia menasihati tuanku untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri. Saudara Jipang, orang UMNO kalau kuasa politik nombor 1, tapi jambatan usang kat Sabah tak repair. Sampai budak-budak sekolah pun bergadai nyawa untuk jambatan. Itu betul, saudara Jipang. Saya dah nyatakan. Saya haraplah pimpinan UMNO kali ini, kalau diturunkan dalam pertandingan kali ini, dalam pilihan raya kali ini, kita turunkan mereka yang benar-benar berjiwa rakyat. Sebab rakyat terlalu dahagakanlah kepimpinan. Hadirnya pemimpin yang benar-benar menyantuni rakyat. Saudara, jangan mereka berpolitik tak habis-habis. Dan saya berbalik pada Johor, Datuk Asni pun memberi isyarat bahawa bersedialah ke arah pilihan raya. Sebab saya melihat bayangan pilihan raya negeri di Johor sudah semakin dekat.
Warga UMNO di Johor sendiri sekarang semakin rancak membicarakan persoalan kemungkinan diadakan pilihan raya di negeri Selatan Tanah Air itu. Negeri Johor lah, Selatan Tanah Air. Berita yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad selaku Menteri Persatuan Johor dan Ketua Perhubungan UMNO bakal mengadakan sidang media pada hari Isnin memperkukuhkan lagi desas-desus bahawa pilihan raya negeri Johor akan diadakan. Tapi Parti Bangkang, PBM, DAP, Amanah dan Keadilan mereka terus mengatakan bahawa UMNO kerasukan dan sedang mabuk kuasa. Jadi semua ini membuatkan kita rasa seolah-olah UMNO yang salah. Sedangkan semua tahu kedudukan macam mana dia politik di Johor itu. Tak apalah saudara, kita tunggulah hari Isnin nanti apabila Datuk Asni membuat pengumuman. Cuma saya nak nyatakan bahawa jika berlaku pilihan raya ini, terdapat 15 kawasan panas yang menjadi tumpuan dalam pilihan raya negeri Johor kali ini. Kesemua 15 kawasan panas itu terdiri daripada kawasan Don Gambir. Gambir ini diwakili Tuan Simuddin. Don Bukit Kepong, Don Bukit Pasir, Don Penggaram, Don Bukit Batu, Don Bukit Permai, Don Pulau Sebatang, Don Senai, Dewan Undangan Negeri Pekan Nanas, Puteri Wangsa, Kempas, Kota Iskandar, Lakin, Permas dan Tiram. Semua ini 15 kawasan ini memang panas dan semua orang menjadi tumpuan. Sebab katanya insya-Allah UMNO Barisan Nasional boleh memenangi di kawasan tersebut. Sementara itu media pula menumpukan ke kawasan Skudai, di Pekan Nanas, Benut. Benut ni kawasan penting besar lah. Bentayan, Simpang Jeram, Bukit Pasir, Penggaram, Kempas, Puteri Wangsa, Bukit Permai, Johor Jaya dan Permas Jaya. Ini kawasan yang media merasakan bahawa memanglah situlah letaknya kubu UMNO. Saudara. Dan terdapat 13 kawasan hitam. 13 lagi kawasan yang kelabu. Jadi 13 campur 13 ada 26 kawasan ini yang kelabu. Dan kawasan yang putih untuk UMNO Barisan Nasional ada 20 kursi. Jadi kalau UMNO dapat menawan 13 lagi dan dicampur lagi dengan 13, maka UMNO dalam keadaan selesa. Sebab itu saya katakan UMNO boleh mendapat sekitar dalam 33 ke 37 kursi Dewan Undangan Negeri Johor. Cuma saya harus melihat, saya jangan lupa saudara ya, bahawa terdapat 7 kawasan. 7 kawasan ini, di sinilah letaknya adanya adun-adun yang melompat selepas pilihan raya 14 dulu. Iaitu pertama sekali, iaitu di N3, Pemanis. Pemanis ini dulu daripada Parti Keadilan, PKR, iaitu yang menangnya Dr. Chong. Daripada PKR dia melompat memasuki PBM. Jadi kalau pilihan raya kali ini, apakah warga yang daripada DAP apabila pelokong bukan Melayu akan menyokong beliau? Saudara. Kemudian satu kawasan lagi itu kawasan Serum. Kawasan Serum ini dulu dia bertanding, dia adalah ahli amanah, tapi dia melompat pada PKR. Apakah warga amanah? Sebab dia dapat 11,000. Dr. Faizul Amri, dia daripada amanah, dia melompat pada PKR. Jadi saya harap agar warga di Serum bolehlah bersiap sedia, kawasan ini boleh kita tawan. Kemudian kawasan nombor 2, nombor 3 iaitu di kawasan Senggaram. Ini daripada amanah juga. Waktu dia bertanding dulu atas Parti Amanah, dia melompat pada Parti PKR, iaitu saudara Khairuddin Rahim. Dia menang dengan Barisan Nasional pun dia tadi 1,000 undi aja. Daripada PKR, daripada Amanah dia pergi melompat. Khairuddin Rahim mengalahkan saudara Zaidi Jaafar. Majoritinya cuma 800. Kemudian satu lagi di Mahkota. Di Mahkota, kursi Dun Mahkota waktu dia bertanding dulu, dia mewakili Parti Amanah, tapi dia melompat pada Parti PKR, iaitu saudara Muhammad Said Junid. Kemudian satu lagi di Endau. Di Endau, ini ahli UMNO. Ali Wah Talib. Masa dia bertanding dulu pada Barisan Nasional, dia melompat kepada PBM. Kemudian satu lagi di Sedili. Sedili saudara Rosman Isnin. Ini adalah rekod yang saya dapat daripada UMNO, dia melompat pada PBM. Di Johor Lama, daripada BM juga, iaitu Haji Rosli Jahari. Dia menang atas tiket BN, tetapi dia melompat pada PBM. Itu keadaan yang saya lihat tentang kedudukan di Johor yang saya katakan semalam, 7 kursi negeri yang mereka dulu mereka bertanding atas tiket
PKR semua, tapi ada yang bertanding mewakili parti PBM, parti Amanah, PKR, dan masing bercelaru. Dan ini keadaan yang membolehkan untuk UMNO mencari tempat. Jadi sekarang hari ini sebagaimana yang saya katakan, semalam sambungan daripada semalam di Kota Tinggi. Untuk P Kota Tinggi ini kawasan Kak Halimah Sadiq. Memanglah beliau menang dengan majoriti yang besar. Waktu PRU Duri untuk Parlimen Kota Tinggi dia dapat 26,407 mengalahkan Azrina Latif dan PKR 11,000. Tapi di Sedili dalam kawasan Kota Tinggi itu Rosman Isnin daripada BN dia melompat daripada PBM. Terpulanglah pada hari situ. Kemudian di kursi Johor Lama juga daripada Barisan Nasional melompat pada PBM iaitu Rosli Jahari. Jadi saya nampak dua kursi di Kota Tinggi ni kalau ikut rekod ni lah katanya melompat ni. Laporan yang saya dapat. Kemudian di Pengerang ini kubu kepada Datuk Azrina Osman. Beliau dapat 21,000 itu hari masa dia bertanding, 21,829 mengalahkan Nuriza Ngadiran. Saudara di PKR dia dapat 21,000, PKR dapat 10,000. Jadi kursi DUN penawar Datuk Sharifah Azizah Al-Shahab dapat 12,000 tinggi mengalahkan Ahmad Kamal daripada PKR cuma dapat 5,000 saja. Jadi kursi penawar adalah kubu pada UMNO. Saya nampaklah, saya tengok dari segi Datuk Azalina ni, walaupun dia seorang wanita tapi dia menjaga bahagian itu dengan baik. Kerana Tanjung Surat pun UMNO Barisan Nasional boleh menang. Datuk Syed Sis calon BN menang dapat 9,600. Kemenangan selesa mengalahkan Zamil Najwan Arba'in daripada PKR. Walaupun ketuanya situ wanita, ahli parlimennya wanita, tetapi dia dapat mengawal ataupun rakyat begitu yakin atas kepimimpinannya. Sebab itu di DUN penawar dan juga di DUN Tanjung Surat kekal jadi milik UMNO. Di Teberau minta maaf. Teberau ni tinggi sangat. Calon BN itu Hau Kok Chun masa Parlimen Teberau kalah kepada Stephen Chong. Tinggi saja 64,535. Calon BN cuma dapat 27,000 saja. Dan begitu juga di Tiram. Kawasan Tiram Datuk Malizan Bujang BN kalah kepada S Gopalakrishnan daripada PKR. Saya tahu 26,000 Gopalakrishnan dapat mengalahkan calon Barisan Nasional 18,000. Di N Putih Wangsa pun sama. Abdul Aziz Tohak BN dapat 12,000 sedangkan Haji Mazlan Bujang dan PKR dapat 37,000. Jadi untuk kursi-kursi ini saya rasa bagi saya lah pandangan saya minta maaf lah saudara. Don't waste the time lah. Eloklah cari kawasan yang kita rasa boleh menang, tumpukan di situ. Tak ada keperluan untuk kita menghabiskan masa sebab di situ memang kubu pada PKR, pada DAP dan sebagainya. Saudara, jadi kita sambung lagi malam esok. Saya ucapkan pada saudara selamat beristirahat, selamat berhujung minggu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.